Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di dalam video yang ketiga. Murid-murid, hari ini kita ingin belajar membundarkan nombor. Mengikut nota cikgu, bundar ialah membulatkan nilai nombor yang kecil mengikut kehendak soalan. Apa dia membulatkan? Ia memberi kosong pada nilai nombor yang kecil tersebut. Manakala saya lihat nota yang lain, bundar ialah aktiviti mencari puluh atau ratus yang terdekat dengan nombor soalan. Sebelum masuk pelajaran, sebelum kita masuk lagi lebih jauh, murid-murid perlu tahu kedudukan nilai nombor seperti yang saya ajarkan awak pada video 1 dan video 2. Iaitu, contohnya 639 itu awak tahu 6 berada di ratus, 3 berada di puluh, sar berada di 9. Kedua, murid mesti tahu juga akan saya ajar sekarang ni, saya ajar awak terus. Masa ajar 1 pun ada belajar ni. Kita akan melihat kedudukan nombor yang kecil untuk menentukan soalan berubah atau tidak berubah. Contohnya, nombor yang di bawahnya itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 dikatakan miskin. Miskin itu bukanlah kita nak ukur dia kaya ke tidak, tapi adalah hanya untuk kita gelarkan. Nombor miskin ialah 1, 2, 3, 4. Dan jika saya suka cakap sifar juga ialah miskin. Maka jika nombor itu sifar 1, 2, 3 atau 4, dia adalah nombor miskin dan menyebabkan nilai soalan yang dicari akan ditambahkan sifar ataupun salin sahaja nombornya. Nombor sebelahnya tu tidak akan berubah. Nanti saya ajar awak lebih dalam. Okey. Manakala 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah nombor yang digelar kaya, iaitu ia akan menyebabkan nombor sebelahnya ditambahkan dengan 1 atau menyebabkan dia nombor sebelahnya berubah. Baik, murid-murid. Contohnya seperti nombor 11. Nombor 11, murid-murid lihat. Adakah jika dia punya soalan ialah nombor puluh terdekat. Apabila puluh terdekat, kita akan ingat jawapan 10, 20, 30. Itu adalah jawapan yang diperlukan. Manakala soalannya akan bergantung kepada apakah nombor yang terdekat bagi puluh terdekat bagi 13. Ataupun lebih jelas lagi, apakah nombor yang terdekat bagi nombor 11? Adakah 10 atau 20? Jika kita nampak kedudukan 11, dia lebih dekat kepada 10. Okey, kedudukan 11 sangat dekat dengan 10. Maka 11 dibundarkan pada puluh terdekat sama dengan 10. Kalau 12 juga, kedudukan 12 juga hampir dengan 10. Kedudukan 13 juga hampir dengan 10. Begitu juga dengan 40. 19 lebih hampir dengan 20. 18 hampir dengan 20. 17 hampir dengan 20. 16 hampir 20. Manakala 15 telah diberi mutlak kepada ia hampir kepada yang lebih besar. Inilah kehebatan nilai nombor 5. Nombor 5 diberi peluang memilih
kepada 20 walaupun kedudukannya berada di tengah-tengah. Okey murid, itu dia. Murid mesti tahu nombor yang dilihat untuk kita menentukan jawapan soalan. Okey. Murid-murid telah tahu semuanya, maka mulalah kita masuk langkah-langkah untuk menjawab soalan. Pertama, murid-murid hendaklah baca soalan dan gariskan nilai tempat bagi soalan tersebut. Jika dia hendak ratus terdekat, kita pun garis pada ratus terdekat. Kalau dia nakkan puluh terdekat, kita pun garis pada puluh terdekat. Contoh kita ialah dia inginkan puluh terdekat bagi 459. So, kita gariskan pada puluh terdekat dan nombor 5 kita gariskan. Okey, nombor 2 saya dah terjawab. Gariskan nombor yang sama nilai tempat yang bergaris. So, kita gariskan nombor 5. So, jadilah jawapan yang di sini. Nombor 3, bila nilai tempat telah digariskan, sekarang kita perlu lihat di sebelah nombor yang digariskan. Nombor yang digariskan ialah 5. So, kita lihat nombor 9. Untuk apa kita lihat nombor 9? Kerana nombor 9 akan dibundarkan. Kenapa kita lihat nombor 9? Mula-mula kita bulatkan dia. Kenapa kita bulatkan nombor 9? Kerana nombor 9 memang akan dibundarkan. Bundarkan menjadi apa? Iaitu nilai sifar. Kedua, kenapa kita nak lihat 9? Sebab lihat 9 lah yang kita mahu lihat menjadi penyebab tajuk akan berubah ataupun tidak. Okey. Bila kita tengok 9, kita tanya, adakah 9 itu kaya atau miskin? Okey. 9 ialah antara nombor yang kaya. Betul? Ni ada nombor kaya. Nombor kaya ini akan menyebabkan nombor sebelahnya ditambah 10 ataupun 1. Kenapa 1? Sebab dia ditambahkan 10. Mari saya terangkan. Okey, kita ke bawah. 459 disebabkan 9 itu kaya, nombor sebelahnya ditambahkan 1. Ada orang kata 1, ada orang kata 10. Itulah yang saya cakap, yang saya ingin sampaikan. Okey murid-murid, sama ada anda nak buat macam ini ataupun anda nak buat 1 sahaja. Tulis nombor 1 saja di atas 5. Okey. Apabila 5 sudah ditambahkan 5 dan kita pun boleh menjadikan terus jawapan. Mula-mula nilai yang dibulatkan terus mendapat bundar sifar. 1 tambah 5, 6. Dan nombor selepasnya kita salin sahaja 4. Dapatlah jawapan untuk puluh terdekat ialah 460. Oh, ini dia juga. Beginilah kedudukannya. Kalau murid tak reti apa yang saya ajarkan tadi, itu yang kita perlu buat garisan nombor. Sekejap. Seperti ini. Tapi mesti tahu kedudukan dalam garisan. Kedudukan mestilah betul.
seperti di dalam buku teks. Kalau kita buat garisan tak berapa sama bersepanjang ataupun dia punya kedudukan titik itu tak berapa sama, memang susahlah sikit. Tetapi awak boleh buat mengikut garis-garis buku matematik. Saya bagi ketua, kita gariskan pada buku matematik. Baru kita boleh agak di manakah kedudukan sebenar nombor. Okey, murid-murid, contohnya saya buat yang ini tadi. Dia suruh dalam puluh. Bila puluh, kita pun tahu apakah nombor puluh. 10, 20. So, bila puluh, dia berada di 50. So, kita buat 450 dahulu dan juga 460. Senaraikanlah nombor-nombor murid, nombor-nombor yang sesuai satu-satu di dalam buku jalan kerja kita. Kemudian senaraikan nombor yang sepatutnya 459 berada. Okey. Kemudian barulah kita pun buat macam ni yang kemas. Kemudian kita dah tahu dah kedudukan 459 berada di sini. Barulah kita pun ukur di manakah 459 dekat 10 yang hampir di mana. Maka kita tengok garisan yang paling pendek, di situlah kedudukan sepatutnya untuk 459, iaitu 460. Okey murid, mari kita lihat pada buku teks. Ini dia cerita pasal bundar. Banyak petua-petua ataupun cadangan guru mengenai bundar. Bundar ialah kita nak lihat pada puluh terdekat ataupun ratus terdekat. Kalau puluh terdekat, kita akan cari nilai puluh. 430, 230. Okey. Ini kalau puluh terdekat. Bila beratus puluh terdekat, kita akan senaraikan jawab. Kita senaraikan nombor yang kita tahu dan dia berada di mana. Kenapakah gambar bukit ini dilukis dalam seperti begini? Dia menceritakan jika 235 ini, kalau orang itu berada di 35 ini adalah kawasan tengah-tengah. Maknanya 235 orang yang ke sini semua akan turun ke sini. Manakala 234 semua orang yang berada di sini akan turun di sebelah sana, nilai tempat yang dekat, dan ke sini ialah nilai tempat yang dekat untuk orang di sini. Okey murid. Contoh 232. Ini dia kedudukan orangnya berada di sini. Ini untuk mudahkan murid membayangkan 234 berada di situ dan dia akan jatuh kepada 230. Tapi kalau berada di sini 232 jauh, kita nampak tak ada jauh. So itulah sebabnya dia membayangkan 232 ini adalah nilai 2 itu nilai miskin dan dia hampir kepada 230. Dan tengok 32 tu 3 itu 232 tu 3 itu tidak berubah. Dia menjadi 200, salin nombor ni. Itu yang dia. Kenapa salin? Sebab dia tambah sifar. Sifar tambah 3 tetap 3. Itu yang saya katakan dia tidak berubah. Ataupun tambah sifar sebenarnya. Okey murid. Contoh yang B. Okey, orang yang ini, orang baju kuning ni, dia berada di sini. Dia berada di belah kaya. Kemudian
237. Saya suruh awak gariskan dahulu soalan, kemudian gariskan nilai soalan, kemudian bulatkan nombor yang lebih kecil nilai soalan, kemudian tanya nombor yang dibulat tu, adakah dia kaya atau miskin? Kaya tambah 1 atau tambah 10. Maksud saya ialah, contoh 7 ialah kaya, maka kita tambahkan 1 pada 3. Atau untuk tidak mengelirukan murid, dia sebenarnya bukanlah tambah 1, tetapi sebenarnya ia tambah 10. Begini. Tetap juga 1 sini. Okey. Dan murid, jawapan kita akan dapat ialah, kan kita telah membulatkan 7 tadi. So 7 telah dibundarkan. Okey. 0 tambah 0 tetap bundar. Jadi itu sebab ada orang cakap kita tambah 1 sahaja. Kita tambah 1 pada 3. 1 tambah 3 ialah 4. 2 salin. Dapatlah jawapan untuk puluh terdekat bagi 237 ialah 240. Okey. Tengok balik lagi satu. Okey, banyak soalan ya sebenarnya, murid-murid. Okey. Bundarkan, okey. Jika murid dapat soalan begini, bundarkan 859 kepada ratus yang hampir. Baik. Semula, pertama kita gariskan ratus yang terdekat. Kemudian 8 juga kita garis. Okey, saya besarkan 859. Kita gariskan pada ratus. Kemudian saya punya nota, bulatkan nilai tempat yang kecil mengikut soalan. Soalan nak ratus, so kita bulatkan nilai tempat yang kecil daripada soalan, iaitu 10. Apabila kita dah buat puluh itu dibulatkan, maka tanya pada yang dibulatkan, adakah dia kaya? Dan jawapannya ya, kerana saya ajar anda 5, 6, 7, 8, 9 adalah satu kumpulan yang digelar kaya. Okey. 5 ini kaya, maka ia perlu menambahkan 1 atau 10 pada 8. Begini. Okey. Nanti saya ambil warna lain. Okey, kita ambil 10 pada 8. Begitu. Okey. Okey. Jawapan kita akan menjadi, biasanya kalau bundar, kita buat sini. Ataupun anak panah. Okey. Itu menandakan dia adalah dibundarkan, bukan sama dengan. Okey murid-murid. Jawapannya macam mana kita nak buat? Okey. 9 ini kita nak buat apa? 9 ni kita terpaksa bundarkan dia. Sesiapa sahaja nombor yang selepas dibulatkan ataupun dibundarkan perlu ikut bundar. So 9 pun kena bundar. 5 bundar. Kemudian 1 dan 1 tambah 8 menjadi 9. Okey. Okey, itulah jawapannya, menjadi 900. Okey. Jika di dalam nota ini, dalam buku teks, jika digit
5, 6, 7, 8 atau 9 bundarkan kepada nilai ratus yang lebih besar. Okey. Itu dia suruh kita hafal. Okey. 5, 8, 5, 9 dibundarkan kepada ratus menjadi. Ini jawapan juga. Okey. Murid-murid nombor 5. Apakah garis nombor? Lihat garis nombor. Apakah nombor yang menjadi 360 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat? Ini soalan terbalik pula. Dia kata, apakah nombor yang menjadikan 360? Lihat garis nombor. Inilah garis nombor. Okey, murid-murid. So, apa kita nak buat? Kita cari nombor pada puluh yang menyebabkan menjadi 360. So, sahnya kita perlu cari. Kalau puluh, kita perlu tengok apa untuk menjadikan 360. Kita perlu mencari nilai yang kaya, iaitu 5, 6, 7, 8, 9. Manakah nombor-nombor itu? Ini dia. So, inilah nombor-nombor yang akan menjadikan kepada 360. So, inilah jawapan untuk yang kita cari. Itulah dia. Ni ada jawapan yang murid. Okey. Okey. Begitu juga dengan yang ini. Ini pun nota. Nanti pula buat cerita pasal katak melompat. Di manakah lompatan yang terdekat untuk katak? Adakah 90 ataupun 80? Disebabkan katak tu berada dekat 5. So, katak tu pun dapatlah memilih nombor yang paling besar, iaitu 90. Baik. Ini latihan murid-murid untuk awak jawab. Contoh saya akan bagi ialah bundarkan nombor dalam rumah ni kepada puluh terdekat. So, kita gariskan puluh dia. So, sini pun nombornya puluh terdekat dan 6 itu kita bulatkan. So, 6 itu ialah kaya. So, nombor yang kita akan warnakan ialah 250. Okey, kita tengok. Kita garis. Cuba kita gariskan pula. Yang manakah yang lebih pendek? Yang pendek itulah menjadi jawapan bundar nombor. Okey? Ataupun kita lihat kaya atau miskin. Ada dua cara. Satu, sama ada kita tengok panah yang pendek ataupun kita buat untuk kaya atau miskin. Okey, murid? Okey, ini harap senang. Ke bawah. Yang ini pula tak ada garisan. So, inilah yang sesuai untuk kita buat latihan seperti nota saya, iaitu puluh terdekat. Kita gariskan puluh. Semuanya kita gariskan pada puluh. Gariskan pada puluh. Okey. Bila gariskan puluh, kita pun bulatkan yang kecil, iaitu 5. Adakah dia kaya? Kaya. Kalau kaya, apa nak buat? Kita tambahkan 1 pada yang 10, iaitu 3 tambah 1. So, bila 3 tambah 1, 5 tu dah kena bulat. So, awak pun dah dapat jawapan sifar. 1 tambah 3, 4. Dan ratus salin sahaja, iaitu 440. Ada tak jawapannya? Sudah tentu ada. Ini dia. Okey, murid-murid, boleh? Ataupun saya bagi satu lagi soalan jawapan. Okey, kita cuba yang ini. 161. Dia nakkan 10. So, kita pun nanti sekejap saya bagi hilang. Okey. Saya bagi warna lebih cantik sikit. Okey. 161 digariskan, 1 dibulatkan. Tanya, adakah 1 itu kaya? Tidak. So, dia hanya tambah sifar pada 6. So,
bundarkan 1, sifar tambah 6 menjadi 6 juga. Itu yang saya kata salin dan tambah 1 dan 100. Kita pun buat 100. Okey. So, ada tak jawapan dia? Sudah tentu ada. Iaitu 160. Begitulah murid-murid. Jawapannya. Yang lain saya tinggalkan untuk awak buat sendiri. Okey. Yang di bawah. Sama ke? Okey. Yang di bawah ini juga adalah garis nombor. Boleh dilihat di manakah jawapannya. Ini dia dah bagi contoh garis nombor. Cuma kita nak mengikut laptop ni 104, dia berada dekat mana, di ratus mana? 100, gariskan 100, bulatkan 10. Okey. So 104 berada di mana? Dekat di mana? 100 ni yang mana? 100 terdekat ia seperti contoh jawapan untuk 100 dekat ialah 100, 200, 300, 400. Begitulah jawapan yang akan anda dapat. Tetapi soalan ini hanya di lingkungan 100 dan 200. So 104 adakah di manakah yang dia dekat? Adakah di 100 atau di 200? Okey. 136 dia di mana? Awak buatlah garisan yang carilah garisan yang paling pendek. Itulah jawapannya. Kalau di sini jawapannya 100. Kalau dia rapat kat sini jawapannya 200. Sila cari sendiri. Okey. Okey murid-murid, yang di bawah pula kita ikut petua cikgu, gariskan. Maknanya baca soalan, gariskan nilai tempat, gariskan pada soalan. Kemudian bulatkan yang di sebelahnya. Kemudian tanya yang bulat itu, adakah dia kaya atau miskin? Apakah akan terjadi bila dia miskin? Apakah akan terjadi bila jika dia kaya? Apakah yang berubah? Dan jawab soalan. Ingat, selepas nombor yang telah dibulatkan, contohnya 436, 463, apabila digariskan 100, 60 ini dibulatkan, nombor yang semua yang selepas sekurang daripada bulat itu semuanya akan dibundarkan. Ingat murid-murid, dibundarkan. Okey. Saya bagi petua, jika 100 terdekat, dia akan menghasilkan 2 bulatan. Kalau puluh, dia menghasilkan 1 sahaja bundar. Okey murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.